Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'. Kaifa halukum? Akhbarukum tayyibin? Hayyakumullah. إخوتي في الله وطلابي الأعزاء، إن شاء الله اليوم سوف نعرض لكم كيفية استعمال مكتبة شاملة. Hari ini insya-Allah pelajar-pelajar yang disayangi dan dikasihi dan juga pada semua yang menonton, saya akan membuat satu tour kita tutorial sedikit berkaitan dengan Maktabah Syamilah. Saya rasa kemungkinan ramai yang dah tahu, tetapi juga ramai yang masih belum tahu. Maktabah Syamilah adalah satu maktabah elektronik yang sangat berguna kepada pelajar-pelajar agama, yang sangat penting. Yang mana semua orang yang belajar agama dia perlu tahu. Kerana apa? Ini adalah rujukan kitab-kitab yang mana di dalamnya ada hampir 8,000 kitab. Maktabah Syamilah maksudnya ialah library yang sempurna syamilah. Jadi daripada nama ni pun kita boleh dapat agak bahawasanya yang insya yang buat Maktabah Syamilah ni elektronik, dia adalah library elektronik, maka dia mengimpikan bahawasanya banyak kitab-kitab yang ada dalam ni. Seakan-akan dia sempurnalah, tapi manusia ada kurangnya di sana dan sini. Ala kullin, maka memang 8,000 kitab di mana kita nak cari dengan mudah rujukannya. Okey, saya tunjuk kepada kalian. Sebelum tu, ini adalah Maktabah Syamilah ya. Okey. Ini Maktabah Syamilah yang ada versi yang latest pada saya. Jadi tuan-tuan mungkin pernah guna versi-versi yang sebelum ni. Tapi sebenarnya percayalah, versi yang latest adalah lebih bagus dan lebih banyak function. Setiap dia ada syajaratul asanid lagi. Kalau kita buat takhrij, cuma dia tak semua kitab lah. Jadi please kita cuba download yang latest version. Dekat mana kita nak download? Pergilah dekat Maktabah Syamilah punya web rasmi dia. Kemudian ada bahagian tanzil, bahagian download. Dia akan keluar download dan kita boleh download. Dan untuk pengetahuan semua, Maktabah Syamilah juga ada versi Android, ada versi di iPhone, ada versi di iPad. Yang tak ada versi ialah di MacBook. Siapa yang pakai MacBook, maka dia tidak boleh pakai Maktabah Syamilah, melainkan dia kena buat virtual box ke apa semua dan sebagainya lah, yang install Windows di MacBook. Tapi rumit sikit lah. Jadi macam tu lah ya, pandai-pandai lah kita. Okey, baik. Jadi untuk ini Maktabah Syamilah ni, jadi dia adalah Maktabah Syamilah yang free, tak perlu berbayar. Korang download kat website dia 6GB. Kalau saya download lebih kurang dalam setengah jam ke 40 minit jugalah, saya tak ingat. 6GB, kemudian ekstrakkan dia, install, kemudian korang boleh guna. Kalau yang dulu, sebelum ni korang kena ada setting sikit, ada setting dekat bahagian language. Tapi kalau yang baru ni korang tak tukar setting tu pun dia dah boleh baca. Kalau yang lama-lama nanti dia tak boleh baca. Tapi yang baru masya-Allah dia dah boleh baca, alhamdulillah. Okey, baik, mari kita tengok apa benda Maktabah Syamilah ni. Okey. So ini adalah dia punya depan dia, Maktabah Syamilah, ya, bahagian depan. Kemudian kalau kita lihat kat sini dia ada gambar buku, ya. Yang ni kita tekan gambar buku, dia akan keluar semua buku-buku yang ada dalam ni. Kita lihat ya, tengok akidah dia ada 700 hadis, 700 kitab. Al-Furuq wal Adyan ada tengok lihat 100 kitab, tafsir 600 kitab, dan kutubus sunnah ada 1230 kitab sunnah, kitab hadis. Syuruh al-hadis, takhrij, kitab takhrij ada 100 kitab, fiqh, Maliki, Syafi'i, Hanbali dan sebagainya, fiqhul am. Kemudian kitab tarikh, sirah, al-buldan, al-ansab. Kemudian ada dawawin, balaghah, jawami', fihras dan sebagainya. Tafsir, tafsir ada 200 kitab. Okey, jadi ini semua kitab yang kita. Jadi kalau contohnya saya nak buka kitab tafsir, kita buka tafsir al-Mujahid, misalnya. Tafsir al-Mujahid surah. Jadi kita boleh tekan. Dan di sebelah ni, ini kita nak tekan next. Kalau ini sebelah dia ni adalah kita nak terus habis pada penghujung kitab. Ni tak ada dah. Ini terus awal kitab, Suratul Fatihah. Ini next. Ni ke belakang balik lah, biasa. Jadi kalau satu-satu orang tu dia tengah untuk menulis penulisan ilmiah, dia nak rujuk lah, ni muka surat berapa kan. Ini dia duduk buka surat berapa, maka apa yang perlu dia buat ialah dia lihatlah dekat bawah ni. Nampak ni safhah. Ini adalah safhah 199. Tengok dia pergi ke depan, bertukar safhah 200. 201. Ini kan dia perlu buat rujukan. Habis tu buku ni macam mana nak tahu buku ni? Okay, kita lihat dekat sini ya.
bahagian warna kuning ni di atas ni, kita tekan, dia akan keluar. Ini adalah maklumat yang penting. Ya, maklumat yang penting. Tengok ni, dia ada kitab ni yang kita, kalau kita nak tulis maklumat, kita nak cite, kita nak tulis hawamish, ini yang kita perlu buat. Kita pun ambil tafsir. Siapa muallif dia ialah Mujahid, nama dia Al-Muhaqqiq. Kitab ni telah ditahqiq Dr. Muhammad Abdul Salam Abu Nail. Siapa pencetak, siapa syarikat apa, syarikat Darul Fiqh Islami Al-Haditha Mesir. Taba'ah, cetakan yang keberapa ni? Ini taba'ah yang pertama. Taba'ah yang pertama, ini tahun cetakan. Ada safhah, ini berapa bilangan safhah. Tarqim, ini penting, maklumat ni sangat penting. Kalau kita jumpa ni tarqimul kitab muwafiqul lil matbu', maka bagus, alhamdulillah. Sebab apa? Yang ini dia menunjukkan bahawasanya apa yang dibuat dalam elektronik ni, maktabah elektronik ni sebiji dengan penomboran dia sebiji dengan apa yang telah dicetak. Ya, ini dia. Okey. Boleh? Okey, so jadi kita ni maklumat dia. Tarikhun Nasyar dekat Maktabah Syamilah, yang inilah. Okey, baik. So jadi kita boleh tengok kat sini kitab Minasul Qisim, kat sini kutub muallif kita boleh tekan kat bahagian ni. Apa lagi yang dia telah karang muallif kitab ni. Okey. Bahagian dia. Okey, baik. So selesai bab kitab. So sebelah ni apa? Sebelah ni pula Quran. Kita nak pergi terus pada Quran. Kita boleh buka Quran, surah Al-Fatihah. Kat sini dia ada bagi dua, kita boleh add lagi lah, kita boleh add on bagi i'rabul Quran dengan mawsu'ah tafsir. Jadi kita contoh nak tengok i'rabul Quran. Okey, bismillah, i'rab dia bismi. Boleh baca. Terus boleh baca, masya-Allah. Jadi tengok ni juzuk 1. Dia ada juzuk, kat sini ada sampai juzuk 4. Kan? Dekat sini juzuk 1, muka surat 21. Sama juga kalau kita nak tengok bahagian dia. Ini kitab dia. Ya. Ini Qisim, dia punya ni Nasyir. Ni pun sama tak? Tarqim kitab muwafiq lil matbu'. Ada 2 al-jza', 4 juzuk. Ini semua yang kita perlu ambil tahu. Okey. Insya-Allah. Okey. Yang bahagian bahsu ni, okey, yang ini yang untuk kita buat, kita nak extract teks. Kita takhrij teks hadis, sama ada teks hadis ataupun teks kitab, teks apa-apalah yang kita jumpa, kita nak takhrij. Ini saya pergi next, sebab inilah yang utama saya nak tunjuk. Saya nak tua dulu. Yang ini bahagian yang penting lah. Yang ini bahagian setting dia ni kita boleh nak khat apa kita nak pakai, kan. Kita nak besar kecil ke, kita nak besarkan lagi, kita boleh besarkan lagi, boleh besarkan lagi agak kecil. Tak apalah, saya ambil kecil je lah. Okey, kita boleh setting apa yang kita nak dekat sini lah, Okey, baik. Kemudian ni kalau kita nak hantar, kita nak komen ke apa tentang Barnamis ni, ada kekurangan, kita buat sini. Okey, ke sebelah ni pula, tengok sebelah ni yang gambar PDF ni, maka kita boleh tekan. Yang ini yang kita boleh download. Ni bahagian kalau dia akan keluar kat sini, mana ini yang belum di-download. Yang belum di-download banyak ni, Ini adalah PDF yang kitab, kita panggil kitab Nuskhah Al-Musawwarah. Kitab PDF yang di-scan. Kitab asal dan di PDF scan ni kita boleh download. Bila kita download, kita tekan yang ini, button ni. Tak nampak ya. Button ni. Yes, ni button yang kita nak tekan ni, dia akan download. Ya, tak apalah, saya tak nak download. Macam ni dia download. So pause. Okey. Ya. Kemudian pangkah bahagian yang ni yang bulat tanda hijau ni, kan? Yang ini tanda right ni kita tekan. Dia nak tahdis. Kitab apa? Kitab elektronik apa yang belum kita download. Jadi macam saya dah download semua dah. Waktu kita download tu dah banyak dah kitab, tapi sebabkan dia ada next versi tu, dia tak boleh download semualah. Ada kitab-kitab yang dia akan next, dia akan tahdis, dia akan update kitab. Jadi kita hanya tekan kat sini update kitab, maka kitab-kitab yang baru-baru akan dapat. Macam saya dah download semua kitab, dah tak adalah Yajri, tekan Yajri Kashfu Anil Tahdis, tak ada dah lah. Okey. So
Clear sampai sekarang ni? Okey, sekarang kita pergi kepada part yang saya nak tunjuk, ialah part takhrijul hadis. Oleh kerana ni untuk pelajar-pelajar takhrijul hadis utamanya, maka kita pun tekan dekat sini ya, tanda ni. Okey. So kita akan lihat dekat sini. Kalau kita nak takhrij dalam satu kitab saja, misalnya kita nak takhrij dalam kitab Ikhtilaful Hadis, kita tekan jelah. Lalu kita pun cari kat sini. Ini kalau takhrij satu kitab. Misalnya lecturer bagi ataupun guru bagi satu kitab ni, kamu cari word ni. Maka kamu cari kitab saja. Yang ni bahagian atas ni. Nah, kita nak masukkan nama kitab, nak cari nama kitab. Takkan nak cari satu-satu. Satu makan masa. Kita type saja. Type nama kitab yang kita nak dekat sini. Okey. Bahagian ni bahagian kitab. Okey, kita nak tengok ni syuruh hadis, kitab sunnah, ni aqidah. Kita nak cari tengoklah bahagian apa yang kita cari. Okey. So, tapi kalau kita nak takhrijul hadis, tak apa, kita takhrijul hadis. Ustaz bagi ataupun lecturer bagi hadis nak takhrij. Tak payah nak risau bahagian ni. Kita terus pergi bahagian ni. Terus pergi bahagian ni. Okey, dan ingat kita takhrij dengan keyword. Kita letak keyword, jangan letak terus macam contohnya hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jangan letak semua hadis ni dekat kolom nombor 1 ni. Maka dia akan menyempitkan pencarian. Dia akan cari yang sebiji-sebiji je, sebab hadis kadang-kadang dia berbeza lafaz. Kan, dia berbeza sedikit. Maka kita untuk nak mendapatkan isti'ab al-bahas, kita nak mencari banyaknya pencarian walaupun ada perbezaan lafaz, maka kita letak kat sikit sini. Kita letak keyword dia, salaka, atau kita letak man salaka pun boleh. Kemudian tariqan yaltamisu. Kita boleh letak dekat sini pun ilman, tak ada masalah. Tekanlah ilman misalnya kan. Allah mak. Aduh. Aduh, saya silap pula. Okey. Ni memang tak jumpa lah. Ilman kan? Ilman. Okey. Salaka tariqan yaltamisu ilman. Saya letak sini. Lalu button apa kita cari ni? Ni button. Sebelum tu kita tengok dekat sini ada wa, ada au, ada laisa. Ini au dengan laisa ni tak payah pun kita nak ni. Ini kalau kita nak cari kitab yang tak ada word ni. Laisa yang tak ada. Au ni kalau kita nak cari yang boleh ada salah satu daripada word yang kita tulis. Kan, kita boleh letak juga. Ataupun laisa kita nak cari yang tak ada word tu dalam, dia kata yashtari ghiyabu jami' hadhil ibarah. Kita nak cari yang tak ada, kita nak cari dalam kitab yang tempat yang tak ada word tu. Kemungkinan kitab tu banyak berulang perkataan. Okey. Dekat atas ni pula kita nak cari kat matan, kita nak cari al-hawashi, kita nak cari kat ta'liqat, kita nak cari dekat al-anawin. So semua kita tick. Kita nak cari kat matan, al-hawashi. Hawashi ni hamish dekat bahagian ta'liq bawah kecil tulis tu kan. Pun kita nak cari juga pun tak apa, tak ada masalah. Ta'liqat pun kita boleh kita nak cari juga. Kan? Okey, baik. So, kemudian ikhtilaful hadis ni, alamak, kita kena buang. Okey. So kita cari tekan dekat gambar teropong pun cari. Okey, kita pun tunggu sekejap. 1 2 3 4 5. Sudah tak keluar. Kenapa dia tak keluar? Okey, kalau tak keluar kita tekan balik. Kemungkinan ada yang salah. Ada yang ralat sikit ni. Tengok apa yang salah patutlah Majalul Bahsi saya tertekan tadi ikhtilaf. Jadi ni kena pastikan macam ni dia cari dekat Ikhtilaful Hadis ni je. Memanglah tak ada. So kita kena Majalul Bahsi ni
ikhtilaful hadis ni kita kena antik dia. Antik dia kita kena pergi lah ikhtilaful hadis tadi mana? Kutub sunnah, syuruh hadis. Kita antik dia balik. Ni masalah dia tadi Okey. Tadi dia cari dekat satu kitab je, memang tak ada. So sekarang ni dia cari dekat Majalul Bahsi Al-Hali Jami'ul Kitab, nampak? Dia cari dekat semua kitab. Ini apa? Penting. Okey, so kita tekanlah bahs ni. Tengok, within 1 second dia keluar. Tak sampai 1 second terus dia keluar hasil pencarian. Kalau kita tengok dekat bawah ni, kacau saya punya muka. Kalau kita tengok dekat bawah ni, nampak ni, kat bawah ni Jami'ul Aqsam, nampak ada tulis Jami'ul Aqsam, yang dia jumpa adalah 846 hadis. 846 hadis. Banyak ni. Banyak betul. Sebab apa? Banyak sebab Jami'ul Aqsam dia cari dekat semua section kitab. Lalu kita boleh filter lagi. Kita nak cari kat kitab apa sebenarnya. Kalau kita akidah, kita nak cari hadis ni dekat kitab akidah saja. Jadi kita dah filter dah. Kitab akidah saja. Kitab akidah ada berapa? Ada 25 kitab. Okey, tapi kalau nak buat takhrij, kita pergi dekat kutubus sunnah. Kita nak buat takhrij dekat kitab-kitab hadis. Maka dia akan keluarlah kitab-kitab ni dekat mana. Kita boleh filter lagi kurun. Kita nak kurun kedua, kurun ketiga, kurun keempat. Boleh. Kita filter lagi kurun kelima. Okey, baik. Ala kulli, jadi kita boleh lihat ada ini dekat kitab hadis. Bahagian dia ni Sunan Sa'id bin Mansur, Al-Ilm, ada Sahih Muslim, Sunan Ibn Majah, Sunan Ibn Majah ni ada banyak sebab dia ada banyak berulang. Kenapa ada 3 kali? Sebab dia ada banyak berulang. Tengok. Ini bab fadlul ijtima', ni fadlul ulama wal hasu 'ala talabil ilm. Fadlul ulama. Kemudian Sunan Ibnu Majah pun sama berulang-ulang. Sunan Tirmizi berulang. Okey, semua ni. Okey, jadi contohnya kita lihat okey, ini dekat mana tadi? Lihat Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Jadi kita pun ambil lah hadis ni. Ini dia punya hadis dia. Juzuk yang kelima. Juzuk yang kelima. Ni juzuk yang kelima ni. Ni safhah ni, safhah hadis dia ni 684. Ni tarqim hadis. Ni rakam hadis. Selalu kalau kita buka hadis memang macam itulah. Kalau kita hadis dia ada juzuk, dia ada muka surat, kemudian dia ada rakam hadis. Lalu kita nak tengok maklumat ni macam mana tadi? Sama juga macam ni kat atas ni. Kitab dia Musannaf Ibn Abi Syaibah, kitab muallif, muhaqqiq, nasyir, taba'ah, juzuk. Ada ni tarqim kitab muwafiq al-matbu' ni penting Kalau maktabah Syamilah lama, kebanyakannya, bukanlah kebanyakan, ada banyak jugalah kitab-kitab yang dia tulis tarqimul kitab ghair muwafiqul lil matbu'. Maksudnya penomboran kitab, maknanya safhah dia, juzuk dia, muka surat dia, jilid dia, nombor hadis dia tidak, dia kata kalau ghair muwafiq lil matbu' maksudnya dia tak sama. Maka dekat situ ada problem sedikit untuk kita untuk tawsiqul maklumat. So citation lah istilah dia. Okey. Ayuh, ni dia kitab yang kita cari. Semua ni kita cari. Masya-Allah. Masya-Allah. Kalau kita nak kurun yang ketiga saja. Inilah kurun ketiga saja. Senang kita nak cari. Kita nak masuk sampai kurun keempat saja. Kita nak kurun keempat saja. Inilah kurun keempat saja yang kita ini. Jami' al-Qurun cari semua, tak ada masalah. Dan pencarian ini bukan terhad hanya kepada hadis saja, kepada semua sekali. Contohnya kita buka balik pada tadi teks yang kita nak cari. Contohnya kita nak tema kita. Lecturer suruh kamu cari apa ni? Lecturer suruh kamu cari tentang hadis al-dhanni. Antum pun tarik al-hadis kemudian az-zanni. Kita jangan letak kat sebelah. Dia akan menyebabkan pencarian tak meluas. Tak pun az-zanni. Sama juga Okey, contohnya lalu kita pun tekan. Masya-Allah, tengok keluar. Sekejap je, sepatah sekilat. Kalau maktabah Syamilah lama, tak maaf kalau yang tak update lagi, memang dia akan makan masa. Makan masa untuk cari.
Kalau yang ni wallahi within second. Saya dah cari banyak. Tadi pun yang sampai ratusan, 600, 800 pencarian tadi within second saja. Tak sampai 1 saat. Pak dia terus keluar kan. Laju sangat. Ni yang latest punya masya-Allah lah. Daripada upgrade bahagian tu lah kan. Pun sama juga. Kita nak aqsam apa? Akidah pun ada perbahasan ni, al-hadis az-zanni ni, nampak tak? Az-zanni al-hadis. Bila kita letak macam tu, dia akan cari dalam satu muka surat. Yang ada benda gitu. Ya. Kalau kita nak cari yang dalam satu ayat yang sama-sama, kita kena letak al-hadis az-zanni sebelah dia. Misalnya saya tunjuk lagi Kita letaklah ayat ni kat sebelah. Saya rasa dia takkan keluar ni takkan keluar apa ni? Natijah. Oh ada juga. Tengok. Al-hadis az-zanni, nampak ni, dia akan keluar macam ni lah. Susah sikit kita nak jumpa sebab al-hadis az-zanni ni bukannya tapi kalau kita nak cari sebelah macam ni lah. Sebelah saja ya, wallahu alam bisawab. Saya kira moga-moga antum semua dapat istifadah daripada sedikit perkongsian saya. Nanti korang kena rajin-rajin lah nak bongkar, nak cari sendiri, nak tengok sendiri, insya-Allah korang akan rasa sangat-sangat bermanfaat. Maktabah Syamilah ni. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.